Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Jijak Ahmad dan juga Hakim Rahman. Pastinya pada jam ini, kalau anda tengok kita dah duduk sebelahan ni, ada tetamu istimewa yang kami bawakan pada jam ini. Kerana Hakim, sedar tak sedar sebenarnya sudah pun lebih 70 hari sejak pembentukan Kabinet Keluarga Malaysia diterajui oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan kita tahu semasa ucapannya, Datuk Ismail Sabri ada mengingatkan setiap kementerian perlu buktikan pencapaian awal dalam tempoh 100 hari di mana apa yang telah ditekankan ialah budaya kerja berprestasi tinggi. Antara lain, pandangan rakyat terhadap prestasi menteri-menteri yang dimuat naik menerusi media sosial akan turut diambil kira sebagai pemarkahan sempena pencapaian awal tempoh 100 hari pertama perkhidmatan mereka. Dan ini sudah pasti setiap kementerian akan berusaha, setiap menteri akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi KPI ataupun petunjuk prestasi utama dalam tempoh 100 hari seperti yang ditetapkan oleh Perdana Menteri. Dan dalam hal ini, kita tahu kita nak melihat kepada fokus dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang diketuai oleh menterinya, Datuk Seri Rina Harun. Jadi nak bercakap mengenai kementerian yang sangat penting dan krusial, banyak besar ini, kita nak bersama dengan menterinya sendirilah, Datuk Seri Rina Harun. Apa khabar Datuk Seri? Sihat? Terima kasih datang ke Awani Pagi. Alhamdulillah, Gigi dan Hakim. Terima kasih banyak-banyak kerana jemput saya. Ini pertama kali Datuk Seri berada di set kami. Ya, betul. Ini set baru dah Datuk Seri. Saya rasa teruja. Betul pun teruja Datuk Seri datang. Okey Datuk Seri, tapi sebenarnya dalam keseronokan, kemesraan Datuk Seri, kita sebab maklum bahawa Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga ni sebenarnya berat tanggungjawabnya Datuk Seri. Kalau kita lihat, dia kementerian yang ada kumpulan sasar yang sangat besar. Betul. Banyak ibu-ibu, kanak-kanak, wanita, OKU juga. Tapi kalau kita bercakap dalam tempoh 100 hari ini Datuk Seri, apa fokus utama kementerian dalam pemilihan dan juga nak menentukan aspirasi keluarga Malaysia dalam 100 hari ini? Ya, terima kasih Hakim dan Gigi. Kalau kita tengok pembentukan kabinet baru, saya 3 kali dah angkat sumpah dalam tempoh 3 tahun ni. Ya, jadi untuk kepimpinan kerajaan di bawah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menekankan aspirasi keluarga Malaysia. Jadi apabila untuk kali yang ketiga ni mengangkat sumpah, ketika itu negara dalam proses untuk dalam pemulihan, fasa pemulihan. Sudah pasti kalau sebelum itu saya ni lebih dikenali dengan kakak bakul, dengan bakul-bakul makanan. Hantar kotak. Hantar kotak kan. Tapi bakul makanan ini sebenarnya adalah sebagai satu entry point. Kita nak masuk ke rumah orang, mereka yang masa tu dalam PKP tak boleh ke mana-mana, yang terjejas pendapatan, yang hilang pekerjaan. Jadi hasil daripada bakul makanan inilah, ya, bila kita turun padang, kita menyelami, rupanya ada banyak lagi isu-isu yang memerlukan intervensi daripada kementerian. Jadi kerana itu untuk fokus 100 hari ini juga, kita nak bakul makanan tu ada lagi, tapi itu permulaan. Sekarang ni proses fasa pemulihan, kita nak bantu mereka. Ya, ramai terjejas wanita sebagai contohnya di kumpulan sasar kementerian, kita ada 10 kumpulan sasar. Kita wanita, OKU, kanak-kanak besar, ya, mangsa bencana dan sebagainya. Okey, PKP tak PKP, kalau banjir tetap banjir. Ya, jadi kita fokus bagaimana untuk membantu mereka ini supaya bangkit semula. Bagaimana kita nak membantu mereka ini dapat menghadapi kehidupan dengan norma-norma dan cabaran-cabaran baru. Sebab tu dalam tempoh 100 hari ini, antara fokus, ya, yang kita fokuskan bagaimana saya nak membantu mereka. Ya, pertama, di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, kita ada sebelum ini dekat 500,000 orang penerima bantuan. Sekarang dalam tempoh setahun ni ada tambahan dekat 40,000 orang penerima bantuan bulanan JKM. Ya, jadi saya kira kita bukan sekadar perlu beri bantuan keuangan, tapi bagaimana mereka nak berhidup dengan berdikari. Itu yang penting. Kerana itu di kementerian kita fokus program Wanita Bangkit. Ya, Wanita Bangkit di mana bila ni hasil daripada turun padang lah tadi ni Cici. Kita tengok rupanya ada wanita yang terpaksa berhenti kerja. Kenapa berhenti kerja? Sebab mak dia sakit terlantar, tak ada orang nak jaga. Kita jumpa juga wanita yang terpaksa berhenti kerja. Saya datang ke rumah masa hantar bakul makanan. Rumah besar, rumah batu. Tapi dalam keadaan COVID ini, kita jangan tengok dari segi luaran. Rupanya penghuni kat dalam tu diberhentikan kerja. Rupanya penghuni kat dalam tu ada yang kemurungan.
ya, dan dia ada mental health issue, dan adik dia terpaksa berhenti kerja kerana nak jaga abang dan ibu dia. Jadi bagaimana kita nak membantu mereka inilah selain pada bantuan yang kita berikan, supaya walaupun mereka duduk di rumah tapi mereka boleh menjana pendapatan. Sebab tu di bawah Wanita Bangkit, di bawah kementerian, sama ada kalau mereka nak perlukan pekerjaan, kita bekerjasama dengan agensi-agensi dan juga kementerian lain dan juga syarikat-syarikat swasta lain. Nak perlukan pekerjaan, kita dah adakan 8 karnival kerjaya. Kalau mereka nak memulakan perniagaan, ada juga yang buat karipak daripada rumah tapi tak tahu macam mana nak pasarkan, tak tahu macam mana nak kira kos dan sebagainya. Jadi kita ada juga Wanita Bangkit Berniaga, ya, di mana program ini akan kita sasarkan 2,000 orang. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah ada hampir dekat 5,000 orang yang untuk menyertainya. Melebihi sasaran. Melebihi sasaran. Jadi lebih ramai lagi baiklah, lagi ramai lagi elok yang kita bantu. Jadi seminar ini akan diadakan pada 26 hingga 28 November, ya, secara percuma. Secara online, ya, boleh daftar di wanitabangkit.com. Masih lagi terbuka. Ya, jadi ini kita nak bantu untuk wanita-wanita ini fokus, kerana saya yakin kalau kita bantu wanita, kita akan bantu ahli keluarga yang lain. Kita ada 1.2 juta ketua isi rumah yang terdiri daripada wanita. Yang ini yang suaminya sakit ataupun dia jadi ibu tunggal ataupun suaminya di penjara. Ya, jadi saya kira kalau kita dapat bantu wanita ni, kita dapat bantu anak-anak dia. Kita dapat juga bantu wanita yang jadi breadwinner ni sentiasa orang kata mendapat perhatian khusus di KPWKM. Tapi Datuk Seri, kalau boleh perincikan sedikit, apa kriteria untuk mereka nak masuk dalam program-program Datuk Seri sebutkan tadi Wanita Bangkit ini? Adakah perlu jadi ibu tunggal semata-mata ataupun apa mungkin secara umumnya? Bila kita sebut pasal Wanita Bangkit ini, saya buka peluang ini kepada semua wanita. Ya, kita tidak kira latar belakang, kaum, daripada mana dia datang, luar bandar atau bandar, kita bukakan kepada semua. Jadi daripada situ kita dapat melihat bahawa mungkin kita tak nak ada yang tertinggal. Mungkin yang kita fokuskan di kumpulan B40 sebagai contoh. Tapi kita tak perasan, kadang-kadang ada juga wanita sebagai contoh, dia dalam kumpulan M40 tapi diberhentikan kerja. Ataupun dulu dia bekerja 7 hari seminggu, sekarang dah kerja 3 hari seminggu. So, ini yang kita kita nak peluang ini dibuka kepada semua wanita supaya mereka ini juga boleh menikmati peluang ini, ya. Bukan itu saja. Ada juga yang dulu meniaga. Dia meniaga tapi waktu pandemik ini perniagaan dia terjejas. Ya, terpaksa ditutup dan sebagainya. Kita nak wanita-wanita di luar sana tahu bahawa anda tidak keseorangan. Ada ramai lagi wanita-wanita dan kita sebagai kerajaan ingin sama-sama membantu dalam aspirasi keluarga Malaysia. Ini sebenarnya dah lebih daripada sasaran ni. Sasaran 2,000 tapi dah dapat lebih pada sampai 5,000. Ini dah penuh satu KPI je. Itu merupakan satu perkara atau pencapaian yang sangat baik ketika ini kalau melihat pada inisiatif Wanita Bangkit itu dalam membantu dari segi pendapatan wanita dalam keluarga. Tetapi kita sedia maklum juga Datuk Seri bahawa selain kehilangan pekerjaan, pandemik COVID-19 ini juga mencetuskan banyak perkara seperti laporan peningkatan kes-kes keganasan rumah tangga yang juga dan juga penceraian. Bagaimana sebenarnya kementerian membantu dalam menangani hal ini sebenarnya? Betul, ya, betul Gigi. Ini sekali lagi berkaitan bakul makanan. Bila kita hantar bakul tu, kita bukan sekadar kita hantar lepas tu kita balik. Bila kita hantar, kita nampak reaksi muka wanita itu, rupa-rupanya ada yang didera. Daripada situ kita tahu bahawa mereka ni didera, tetapi disebabkan duduk serumah, tak boleh nak keluar, jadi tak boleh nak meluahkan, nak call tak boleh dan sebagainya, kan dia ada kekangan daripada situ. Selain daripada kita ada talian kasih 1599 yang beroperasi 24 jam 7 hari seminggu, baru-baru ini kita nak bantu wanita-wanita ini yang dalam alam perkahwinan. Gigi, Hakim, kalau untuk orang Muslim, sebelum kahwin dia ada kursus wajib pra perkahwinan. Lepas kahwin,
Sedangkan khusus sebelum kahwin tu dia lebih kepada teori. Tapi praktikalnya tu bila dah alami, dah kahwin, barulah tahu buruk baiknya pasangan kita. Takkan kita nak bercerai. Jadi ini juga kita tengok ada kes penceraian pun dah semakin meningkat sewaktu PKP. Benda yang kecil boleh jadi besar. Jadi kadar penceraian dicatatkan dalam tempoh ini untuk yang Muslim sahaja dekat 63,000, yang bukan Muslim dalam 11,000, total dalam 75,000. Satu angka besar. Jadi di bawah agensi kementerian LPPKN. Jadi kita dah lancarkan toll free helpline family care at LPPKN nombornya 1-800-820-300. Jadi ini boleh telefon khusus untuk pasangan-pasangan lah, untuk keluarga yang dah kahwin ni. Kita nak bantu mereka bahawa ada penyelesaiannya untuk mereka ni, untuk mereka meluahkan, dan kita bukan saja buat bila dia telefon tu melalui telefon telecounselling, tetapi e-counselling secara virtual juga. Jadi alhamdulillah walaupun baru dilancarkan ini 30 hari bulan 10, kita dah ada 640 kes yang telah pun berjaya ditangani. Yang kita bantu mereka. Alhamdulillah kita membuat pemantauan dari masa ke semasa, sebab kita tahu dalam waktu PKP bila semua orang duduk di rumah tu, ialah kalau berbagai rumah perkara. besar tak apa, kadang-kadang rumah kecil, dan ibu pula dia terpaksa juga bekerja daripada rumah Jadi isu-isu ni yang kita nak bantu mereka. Tekanan di rumah itu waktu PKP sangat memuncak sebenarnya. Betul. Kadang-kadang kita hanya jumpa pasangan sebentar saja dalam masa sehari, tapi bila PKP ni 24 jam menghadap. Tapi Datuk Seri, saya ucapkan tahniah lah saya peribadi, sebab melihat kepada pemberian bakul makanan sebagai entry point sebenarnya. Ini sebenarnya mungkin ramai terlepas pandang di luar sana, mungkin kata macam keluarga ini tidak perlu makan, mereka boleh cari makan sendiri, tapi tidak. Bakul makanan sebagai entry point seperti yang Datuk Seri sebutkan tadi, dapat melihat sekiranya ada kesan ataupun berlakunya keganasan domestik, bangsa suka nak berbicara dan sebagainya, dan juga masalah-masalah lain keluarga itu kan. Dan juga dengan e-counselling, mungkin juga mereka di luar sana merasakan ini perkara biasa, tapi sebenarnya for someone to get counselling ataupun pergi berjumpa dengan seseorang atau perkhidmatan, kalau di luar sana agak bukan semua berkemampuan, tapi apabila kementerian menyediakan secara percuma, ini satu perkara yang mungkin bukanlah kita menggalakkan orang ada masalah, tapi kalau ada masalah di situlah taliannya nak hubungi Gigi. Lebih baik meluahkan itu sebenarnya. Dalam masa yang sama juga difahamkan ada juga kementerian menubuhkan skuad wajah berkenaan dengan perkara ini. Mungkin Datuk Seri Ini semua ada rahmat bila ada COVID dan PKP ini. Kita nak bantu macam tadi skuad wajah ni wanita anti jenayah. Saya nak wajah tu bermaksud wanita berjaya, wanita anti jenayah. Kita nak empower wanita-wanita di komuniti. Sebab sekiranya berlaku kes keganasan rumah tangga, sekiranya berlaku penderaan, siapa yang dekat? Sebelum dia nak telefon family, keluarga, jiran, tetangga. Kita bukan nak busybody, tapi kita ambil tahu sebagai satu keluarga kan. Sebab itu skuad wajah ini ditubuhkan supaya kita nak empower wanita-wanita di bawah, kerana kita tahu kita ada talian tadi toll free tu yang dikendalikan oleh lembaga kaunselor dan kaunselor yang berdaftar. Nak jadi kaunselor, dia kena ada minimum degree dalam kaunseling. Bukan semua orang ada, namun kita boleh untuk membantu. Sebab itu skuad wajah ini akan diberi bimbingan psikososial supaya permulaan ni macam mana. Orang yang dekat dengan kita ni lagi ramai, skuad wajah ni lagi elok. Supaya kita nak empower wanita-wanita yang di bawah sana ni. Dia alhamdulillah, dia bukan saja wanita. Bila saya tubuhkan skuad wajah ni, rupanya ada permintaan untuk daripada lelaki juga. Betul. Sebab lelaki sepatutnya melindungi wanita. Jadi saya terima jugalah tu. Kita ada lebih kurang dalam 1,000 orang. Alhamdulillah sejak skuad wajah ni dilancarkan, setakat semalam kita ada 80,833 ahli skuad wajah. Ada 1,200 tu adalah daripada golongan lelaki juga. Jadi ini kita nak empower juga wanita, supaya kita nak dalam aspirasi keluarga Malaysia, kita semua adalah satu keluarga. Betul. Bila kita satu keluarga, kita saling bantu-bantu antara satu sama lain. Bila kita satu keluarga, kita akan saling sayang menyayang antara satu sama lain, dan kita akan melindungi antara satu sama lain. Skuad wajah ni satu pendekatan yang baik sebenarnya. Bukannya wanita melindungi wanita, tapi lelaki juga sebenarnya ada kesedaran. Bukan hanya untuk melindungi, tapi
memperkasakan juga wanita tu ada inisiatif-inisiatif lain dan banyak lagi sebenarnya inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini, KPWKM ini. Cuma kita kena rehat sekejap. Kesian Gigi dah batuk-batuk nak minum air sekejap. Kita rehat seketika, kembali selepas ini. Mak, okey ke ni? Lepas Mak minum teh, okeylah nanti. Pergilah, nanti lambat pula. Mak, cuba ambil ni. Tapi ini akan berada di dalam badan lama. Saya betul-betul nak Mak sihat. Cuba tengok ni. Panadol Optizorb tidak mengganggu perut dan disingkirkan dari badan anda secara semula jadi. Berkesan pada kesakitan tanpa mengganggu perut. Jaga diri dengan Panadol. Tahun yang hebat untuk semua peminat sukan. Kini lebih hebat kerana anda boleh menang besar dengan Sports Pack Bonanza kami. Sebuah kereta baharu dan hadiah bernilai RM650,000 menanti anda. Peluang berganda jika anda pengguna aktif Astro Go. Teruskan streaming, perlawanan secara langsung, bintang besar, aksi mantap. Kini dengan hadiah-hadiah hebat. Astro dan sukan teguh bersama. Langgan di saluran 200. City dan United merasakan Manchester adalah milik mereka. Manchester yang hangat kini dahagakan kemenangan. Dan Manchester yang penuh ketenangan ingin terus mencipta kejayaan. Ini Manchester Derby. Premier League secara langsung di Astro. Optimumkan perniagaan menerusi transformasi digital. Adakah sistem pengkomputeran awan ini sesuai untuk mereka? Kos sudah pasti menjadi salah satu daripada isu utama. Yang lebih ketara ialah kebanyakan syarikat masih tidak mempunyai kefahaman yang mencukupi tentang kebolehan cloud. Kami berpendapat menggunakan cloud amat penting bagi pembangunan industrivalue.com. Dengan cloud solution, struktur dan proses kami ke cloud adalah rendah. Saksikan agenda Awani Rabu 10 dan 17 November 9 malam di Astro Awani. Bertemu kembali dalam Awani Pagi. Sebenarnya kami bersama dengan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Lina Harun, kita bercakap mengenai inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan sepanjang tempoh 100 hari KPI ini dan sebenarnya sudah pun mencapai melebihi sasaran, ada yang sudah lebih sasaran. Cuma tadi kita bercakap mengenai skop wajah ni. Kalau ikutkan skop wajah ni adalah inisiatif di bawah We Vow yang dilancarkan bagi nak bantu masyarakat khususnya golongan wanita dalam menangani sebarang bentuk keganasan terhadap mereka dan sasaran yang ditetapkan 100,000 Datuk Seri. Jadi sekarang ni macam mana pencapaiannya? Ada berapa ramai yang dah jadi ahli dan skot lelaki juga ada nama khusus ke Datuk Seri untuk lelaki tu? Saya buat masa sekarang ni saya terima kasihlah kepada lelaki juga, golongan lelaki sebab dalam kita nak melindungi wanita ini, dia bukan sahaja tugas wanita semata-mata. Dia tugas lelaki juga sebab semua daripada kita lahir daripada perut seorang wanita. Betul. Jadi alhamdulillah setakat ini kita pun telah mendaftarkan seramai 80,833 orang skot wajah. Dalam 1,200 tu adalah lelaki juga. Jadi proses pendaftaran ini terus dibuka dan bukan sahaja pendaftaran. Kita berikan mereka ni bimbingan. Kita berikan mereka bagaimana mereka bila ada isu-isu yang berkaitan mereka nak berdepan dengan mangsa dari segi psikososialnya. Ini bimbingan yang pertama, dia akan ada berperingkat lagi. Sebab kita akan train of trainers dan kita akan latih juga mereka ni supaya kes-kes yang diadakan itu untuk dibincangkan. Mungkin ada kes-kes tertentu yang menarik yang boleh kita bincangkan bersama. Kita pun nak buat peringkat-peringkat dia. Kita nak tahu setiap skot wajah ini berapa ramai dah kes yang dia telah tangani. Kalau tidak, dia hanya jadi skot aja lah. Kita nak tahu berapa ramai. Mungkin dia dikata dalam sejak dia menjadi ahli skot wajah ini, sebagai contoh, dia nak tahu, YB saya dah tangani dekat 10 kes secara persendirian. Jadi dia rasa dan dia dapat mewujudkan semangat untuk membantu yang lain. Itu sih kalau nak jadi ahli skot wajah ni, bagaimana penyertaannya itu? Boleh. Ada kriteria tertentu ke? Ada pencapaian untuk seseorang ada ahli itu untuk capai berapa kes ke sebenarnya? Dia permulaan ni kita buka kepada semua umur 18 tahun ke atas dan mereka ini akan diberikan bimbingan seminar tentang bagaimana untuk menjadi skot wajah ini.
Jadi selepas itu dia akan dipantau, kita ada grup ya, supaya mereka ini jika ada kes-kes yang tertentu, kadang-kadang bukan semua kes itu mereka dapat tangani. Jadi kita akan bantu mereka juga ke mana akan dibawa kes-kes tersebut. Di samping itu selepas ini mereka akan ada berperingkat kategori-kategori. Skuad wajah ni sendiri juga. Kita nak supaya mereka ini dapat memainkan peranan lebih kepada psikososial dan juga sebagai pekerja sosial lah. Kita tengok kadang-kadang kita lihat contoh mereka yang didera ya. Dia bukan saja ibu tau, anak pun. Anak pun perlukan bantuan juga. Jadi ibu ni kita bantu dia, tapi dari segi anak persekolahan dia kadang-kadang ada juga yang menjejaskan dari segi persekolahan. So dia bukan hanya orang kata nak selesaikan satu kes tu no. Dia lebih diselesaikan secara holistik. Jadi dalam masa yang sama kita nak supaya rakyat kita juga, supaya wanita-wanita ini tampil hebat. Tampil hebat tu bukan dia hanya membantu kepada mangsa, tetapi ahli skuad wajah ini juga supaya dia lebih bersemangat wajah dan untuk membantu wanita yang lain. Ya, saya tertarik sebenarnya dengan inisiatif skuad wajah ni. Bukan saja bantuan secara online itu diberikan daripada kementerian, tetapi skuad wajah ni adalah satu inisiatif turun padang untuk bantu mereka ni semua. Tapi dalam masa yang sama melihat pada perkara ini, bagaimana sebenarnya kita skuad wajah ni boleh ditambah baik lagi, Datuk Seri, melihat kepada kadang-kadang tak ada yang mahu ke depan untuk memohon bantuan kan, yang bagaimana sebenarnya? Kalau saya tengok ahli skuad wajah ni dia pelbagai golongan, ada usahawan, ada bisnes, ada tukang urut, sebab dia kata sambil dia mengurut orang, kadang-kadang orang meluahkan perasaan. Contoh sambil urut dan sebagainya, masa macam mama care kita, pengamal mama care kita, dia kata bila dia mengurut orang tu kadang-kadang wanita ni meluahkan perasaan dia. Jadi dalam masa yang sama dia will be able, selain daripada teknik mengurut, dia will be able untuk bantu wanita ini ke arah mana yang sepatutnya yang dia pergi ataupun mendapatkan bimbingan seterusnya. Ada juga peniaga-peniaga, usahawan-usahawan, dia kata sambil dia berjual itu, secara tak langsung orang kadang-kadang dia rasa yakin atau ingin meluahkan, dia dah tak tahan, jadi dia bercerita. Jadi ini juga peranan. Jadi kita buka ni kepada semua golongan, dia bukan hanya pemimpin masyarakat, KRT kita ada dengan KRT, dengan persatuan penduduk dan sebagainya, tapi ada juga daripada usahawan-usahawan wanita. Jadi kita nak wujudkan ni Gigi, wanita bantu wanita dengan disokong oleh lelaki lah. Itulah outlet mungkin nak meluahkan tu boleh jadi kunci permulaan bagaimana mereka ni dapat membantu dan dibantu. Datuk Seri, itu kena soal wanita, tapi kalau kita lihat Kementerian Datuk Seri juga turut overview berkenaan dengan soal-soal OKU. Betul. Kalau kita lihat salah satunya My Daftar OKU ni salah satu inisiatif terbaru yang dijalankan oleh Kementerian Datuk Seri untuk menambah baik dan memudahkan sistem pendaftaran OKU sedia ada. Boleh Datuk Seri kongsikan beberapa faedah yang diperolehi oleh golongan OKU yang mendaftar dengan My OKU ni, sebab kita bermaklum rasanya ada lagi dekat luar sana yang tak mendaftarkan anak mereka ataupun saudara mara mereka, mungkin sebab stigma ataupun malu. Kita lihat sekarang ini mereka OKU yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat lebih kurang dalam 583,000. Kalau ikutkan WHO 15% secara average, 15% penduduk kita adalah golongan OKU, sebab OKU ni dia ada 7 kategori OKU, fizikal, penglihatan dan sebagainya. Jadi bila saya lihat jumlah ni terlampau beza jauh sangat. Kalau 15% 4.8 juta, jadi kalau 583 tu tak sampai 2% pun. Jadi di mana mereka? Jadi apa yang kementerian, takkan kita nak duduk diam je tunggu orang daftar dan sebagainya. Kita ambil inisiatif dan kita lebih proaktif. Kita proaktif dan kita mewujudkan My Daftar OKU ini. Maksudnya kalau sebelum ini OKU dia kena datang ke Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita ada 108 pejabat kebajikan masyarakat di seluruh Malaysia. Dia kena datang, dia kena isi form secara manual. Lepas tu dia mungkin ada juga yang kena pergi ke hospital untuk dapat pemeriksaan doktor dan sebagainya. So dia ada banyak yang perlu dia lakukan lah. Dan dulu prosesnya mengambil masa
sebulan 30 hari dah dipendekkan jadi 14 hari. Jadi dengan My Daftar OKU ini sekiranya lengkap dokumen semua, insya-Allah dalam tempoh 24 jam dah boleh dapatkan. Lagi senang. Lagi senang. Kita nak memudahkan. Dulu ada banyak soalan, itu pun kita dah pendekkan dah soalan. Supaya nak memudahkan OKU ini. Kalau dulu dia ada physical card OKU, sekarang ni dengan dalam handphone pun kita buat digital card. Kita sebut pasal digitalization. So kementerian ambil peluang ini, implementkan dan laksanakan, bukan sekadar cakap aja. Jadi dia ada digital card. Jadi dengan kad OKU ini mereka ada 32 manfaat yang mereka boleh dapat, ya. Ada potongan dari segi transportation, ya, ada banyak dari segi LHDN dan sebagainya. Ada banyak kemudahan-kemudahan yang mereka nikmati, dan dalam masa yang sama dia juga akan membantu kerajaan apabila kita nak merangka pelan tindakan untuk membantu OKU sebenarnya. Jadi saya sasarkan, ya, kita harap kalau dalam ikut KPI saya yang 100 hari itu dalam proses pendaftaran ni kita nak sasarkan dalam 5,000 orang, ya. Tapi alhamdulillah sehingga kini walaupun baru dilancarkan 27 Oktober, baru-baru ini sudah ada 4,962 pendaftaran baru. Jadi yang ini kita bekerjasama dengan NGO-NGO, ya. Kita nak supaya NGO juga mewawarkan kepada yang lain. Kita nak kepada ibu bapa khususnya untuk mendaftarkan anak. Masih ada lagi hakim yang tak perlu 2 juta tu satu angka yang sangat tinggi. Dan ibu bapa khususnya mereka tidak perlu khawatir, stigma ataupun malu kerana jika tidak tampil maka tidak banyaklah bantuan dapat diberikan. Sukar untuk kementerian Datuk Seri membantu. Tapi Datuk Seri, soal OKU, soal wanita ingin dibantu ini satu perkara yang orang kata apa, inilah fokus utama dalam masa 100 hari. Tapi 100 hari ini tak lama lagi dah nak habis dan kemudian bergerak ke hadapan. Sekarang ini 70 hari. Dah 70 hari, masa kurang sebulan lagi, insya-Allah ada beberapa lagi yang dapat capai angka yang seperti disasarkan. Tapi Datuk Seri, harapan dan aspirasi Datuk Seri, kita sudah tiba di penghujung, harapan dan aspirasi Datuk Seri selepas aspirasi keluarga Malaysia 100 hari dan juga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini dapat dilaksanakan. Ya, sebenarnya KPI yang disebutkan ni antara berpuluh-puluh KPI saya sendiri. Yang ini yang ditetapkan, yang dipilih. Tapi sebenarnya saya sendiri buat ada berpuluh-puluh personal KPI juga. Ya, kita tengok bukan sahaja yang ini yang telah dibentangkan kepada Yang Amat Berhormat, tapi kita ada juga perkara-perkara lain yang kita nak, macam sebagai contoh kita ada bantuan daripada JKM secara cashless, kita nak mempermudahkan lagi bantuan-bantuan penerima bantuan JKM, kita nak mengeluarkan mereka ini daripada kemiskinan. Kalau mereka ini sebelum ini penerima bantuan ataupun penerima zakat, kita nak jadikan mereka ni sebagai pemberi zakat. Ya, the mindset tu nak kena tukar, ya, dari segi kes penderaan kanak-kanak supaya kita lebih menerapkan lagi. Saya suka dengan aspirasi yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, keluarga Malaysia. Kita semua satu keluarga walaupun berlainan ibu dan ayah, tapi dalam satu keluarga Malaysia kita semua kena anggap diri kita sebagai adik-beradik. Bila kita adik-beradik, kita dalam satu keluarga, kita akan saling bantu-membantu. Sebab kesejahteraan keluarga itu sangat-sangat penting. Saya kira, ya, kemakmuran negara walau bagaimanapun kita nak maju ke hadapan, basic tu nak kena jaga. Ya, kesejahteraan keluarga, adab kita nak kena jaga. Ya, bila kita ada tata etika, kita ada hormat menghormati antara satu sama lain, tidak kira sama dia OKU ataupun warga emas, ya, tapi kita akan terus menyayangi. Itu yang saya rasa penting. Ya, dalam satu kementerian yang menjaga pembangunan wanita, keluarga dan masyarakat. Itu pillars utama dia tu. Betul. Baik, kita pun dah berada di penghujung rancangan. Terima kasih Datuk Seri Rina Harun kerana sudi bersama dengan Awani Pagi pada jam ini bercakap mengenai sasaran dan juga aspirasi dalam 100 hari Kementerian Wanita Pembangunan dan Kanak-kanak ini dalam memberikan yang terbaik kepada rakyat di luar sana. Okey, terima kasih sekali lagi Datuk Seri sudi meluangkan masa. Yang berhormat Datuk Seri Rina Harun, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kerana sudi hadir dan menjelaskan. Kita harapkan masyarakat di luar sana dapat mengambil maklum mengenai inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kementerian ini. Ada My Daftar OKU, ada Wanita Bangkit, wanita skuad wajah, semuanya kita sebagai masyarakat seperti Datuk Seri sebutkan, aspirasi keluarga itu penting sesama kita untuk mengikat lagi komuniti keluarga Malaysia itu. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Terima kasih banyak. Itu saja? Itu saja Awani Pagi sehingga ini. Saya JJ Ahmad. Dan saya Akhil Rahman. Jumpa lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mak, okey ke ni?